Tabayyun ialah sifat ataupun bukti satu orang itu iman dia tinggi. Apabila kamu ni yang ada dalam dewan ni, setiap kali dapat satu berita ataupun apa-apa maklumat terus sebar, ketahuilah itu sifat munafik yang sedang berakar di dalam diri kamu. Jangan sampai dia jadi pokok yang kuat, susah. Kita mati dalam keadaan ada nifak tu munafik lah. No? Satu. Yang kedua, contoh viral ataupun berita yang mudarat apabila diviralkan, yang saya tengok antara yang mudarat ialah apabila video, lama dah video ni, video 2 minit seorang pendakwah di Malaysia, saya sebutlah nama, Habib Ali Zainal Abidin, semua orang kenal, orang soleh, di Malaysia ni belas juta orang kenal dia dan belas juta anak murid dia, sangat hebat, lemah lembut, berilmu, warak kan. Orang ambil video dia ziarah kubur. Video dia ziarah kubur. Lepas tu dia tulis tajuk bawah tu, Habib Ali Zainal Abidin menyembah kubur. Kecil ke besar tajuk tu, menyembah kubur. Dia tuduh apa orang tu? Tuduh dengan tuduhan kufur. Yang buat ni kita semua tahulah, Wahabiyah. Sifat Wahabi membenci habaib di Malaysia. Hati-hati ya. Minta maaf yang ada Wahabi sini di mana orang. Kalau ada lah, saya tengok saya tahu dah merah muka kan. Siapa suruh main ceramah saya kan? Yang upload video dan bubuh tajuk itu, tajuk menuduh orang itu kufur, keluar Islam. Nama kawan tu menyembah kubur. Semua orang boleh tengok video tu, boleh search. Habib Ali berdiri dan dia baca syair yang berbentuk doa. Wahai Allah, ampunkanlah dia, wahai Allah, semua. Lepas tu dia duduk. Habis 2 minit, menyembah kubur. Berapa puluh ribu orang tengok. Bermaksud orang yang upload itu sedang menanggung 10,000 dosa besar. Menuduh seorang ulama yang disegani umat Islam, yang diketahui warak dia, kan, kamu menuduh ulama itu telah pun keluar daripada Islam dengan tuduhan kufur. Ini bahaya Wahabi ya. Wahabi ni dia hobi dia mengkufurkan orang. Hobi. Dia kena buat kali ni nak kufurkan siapa? Dia hobi dia mensyirikkan orang. Wahabi, hobi dia. Selawat syifa yang kamu baca tu, yang ibu kamu, mak ayah kamu semua baca selawat syifa, yang para ulama ajar tu, syirik tu. Selawat syifa tu syirik. Dan ada puluhan benda lagi yang disyirikkan oleh Wahabi. Hobi dia. Sebab tu dia tak kisah nak mensyirik dan mengkufurkan orang ni benda yang mudah. Amalan ni syirik, amalan ni kufur. Tu tajuk tu, tajuk. Saya nak bagi tahu di sini, iaitu kalau kita tak tabayyun, dengan mudahnya kita kongsi. Maka berkongsilah kita dosa. Itu jadi muflis di mahsyar. Berapa banyak aib orang yang tak sepatutnya didedahkan. Kita dapat dah ni aib orang ni. Aib ni. Lepas tu nak buat apa? Kena share. Dia kata, hak ni yang panas sekali. Subhanallah. Zaman fitnah ini tidak share lebih selamat daripada berkongsi maklumat itu. Maklumat apa pun. Kalau kita ragu-ragu, Ustaz, susahlah Ustaz nak timbang, Ustaz nak cari sumber, nak cari siapa yang kata, nak cari sumber dia di mana, berita tu betul ke tidak, tak pasti Ustaz berita tu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, Nabi kata tinggalkan perkara dan urusan yang meragukan kamu. Tinggal benda yang meragukan, tinggal. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu, buat benda yang pasti. Tengok satu berita aib orang, kejahatan orang tu buat, tapi benda tu dia tak buat di depan orang, maka kita jangan sebarkan. Tapi kalau benda tu maksudnya
jenayah tu dia buat memang depan orang ramai dan sebagainya. Buat depan orang ramai, dia bangga pula dengan jenayah tu. Kan? Dengan share boleh membuatkan polis tangkap dia dengan cepat. Itu tak apa. Kan? Yang tabuh perempuan Cina tu dalam lift tu. Ampalah share tu. Tu yang cepat tu kena tangkap tu. Kena tangkap dah sehari selepas tu je. India tu. Kan? Yang masuk lift dia pukul perempuan tu habis-habisan nak ambil duit perempuan tu. Disebabkan ramai netizen kongsi video tu, maka dia kena tangkap. Sekejap duduk tengah gunting rambut pula tu. Kan? Berita. Bahaya. Nampak bahaya yang kedua kamu tengok bahaya yang kedua. Satu tuduhan yang membabitkan akidah kita share. Sampai di mahsyar esok tak tinggal apa dah. Ramai yang jadi muflis. Hari ni orang berebut-rebut untuk jadi yang pertama. Haram ke, halal ke, fitnah ke, aib ke, betul ke, salah ke, yang tu yang kemudian, yang penting yang pertama. Sebab tu orang accident dia berhenti first kali. Selfie lo. Dia kata, pakcik ni dua ni sebab pakcik accident. Selalu saya 4 penjuru, 4 angle 6 keping gambar selalunya. Pak baru punya tak ada akal orang hari ni. Ni bukan contoh. Bukan contoh. Sampai di tempat accident, dia yang pertama, dia tangkap gambar dulu. Baru tolong. Ni berlaku ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hilang pertimbangan zaman hari ni. Punya nak kongsi semua video sampai tahap apa? Dia bunuh orang, dia kongsi video dia bunuh orang. Berlambak video. Saya duduk depan video-video ni orang hantar dengan saya tengok. Hilang kewarasan seorang manusia. Antara video yang saya ada, saya tak tahu lah kamu ada ke tak. Saya jarang nak share video seumur hidup saya. Kecuali video tu video nasihat daripada seorang ulama yang saya respect ilmu dan akhlak dia. Yang tu syarat dia. Yang tu saja saya akan kongsikan. Lain daripada tu semua saya delete. Sampai saya delete ataupun sampai saya simpan. Contohnya video yang saya tengok ni, dia bunuh, dia rakam. Iaitu babysitter ni, dia bunuh satu orang budak ni, dia tampak budak tu. Dia tampak tu. Dia buat tu. Bayi tu teriak 5-6 saat, dia tampak lagi kepala. Bayi tu tak dan nak mula part menangis yang ketiga tu. Tak sempat nak tarik, dia tampak lagi muka perempuan. Subhanallah. Sampai dia bunuh. Dia angkat, lepas tu dia letak di jejak. Kemudian dia angkat, kemudian dia hempas. Dia hempas, kepala bayi itu berdarah keluar. Selepas kepala bayi itu berdarah, menangis tapi dah pelan dah menangis. Mengalirkan air mata lah. Kita tengok video memang terlampau dahsyat. Wanita tu dia normal, bukan orang gila, bukan orang Tanjung Rambutan lari keluar pergi bunuh bayi tu, bukan. Dia babysitter waras. Dia dah hempap, kepala tu dah pecah, keluar darah. Dia angkat, dia cekik. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Punya nak share video, dia rakam dan dia share. Dia cekik, last kali dia cekik, mati. Dia rakam. Kamu bahaya, kamu duk dia, yang tu dia jadi ketagih seperti mana ketagih isap dadah, ketagih main game, ketagih share dan ketagih rakam. Dia panggil apa? Dia panggil apa dalam ilmu psikologi? Psikiatri. Dia ada tu, penyakit tu, ketagih, bahaya, hati-hati. Yang rajin selfie, kamu tengok, dia jumpa lembu, dia nak selfie. Lembu. Kenapa? Kali pertama tengok lembu tu tanduk 2.
Daripada jauh. Baru jumpa lembu. Sweet lembu tu. Gila. Jumpa basuh bunga. Pelik basuh bunga ni. Ustaz, saya 2 keping. Tolong Ustaz, tunggang mak. Bagi kawan dia tengah mak. Dia pun duduklah macam tu. Macam orang gila lagi. Itu dah miring. Dia jadi apa perkataan tu dalam ilmu psikologi tu. Dia dah ketagih, dia nak pergi ke tak waras sebab dia ketagih. Orang bila ketagih dengan sesuatu, dia akan buat benda yang tak waras. Semua benda. Hari periksa, dia boleh main game lagi. Sampai tak ambil paper, main game. Kebetulan nak masuk tournament dah waktu tu. Duduk tengah nak lepas ni. Mobile Legend pula. Subhanallah. Nampak dia akan buat benda tak waras. Hati-hati. Sebelum kamu ketagih sesuatu, hati-hati, dia akan membawa kamu untuk buat benda tu sampai jadi tak waras. Sebab tu dia boleh bunuh ni. Dia ni orang waras, bukan orang gila dia. Lepas tu dia bunuh bayi tadi.